Sebagai penutup tahun 2022, kita dah nampak pelbagai jenis phone mid-range yang diperkenalkan oleh jenama yang popular. Ada pilihan yang murah, yang mahal, fokus kamera, fokus design dan banyak lagi pilihan phone mid-range yang kita boleh dapatkan di pasaran. Dalam masa yang sama juga, ada jenama baru yang memang cukup hype dari segi dia punya rekaan dan juga CEO dia sendiri, iaitu Nothing Phone One. Bagi aku, Nothing Phone One ni memang a good start dari Calpay sendiri dengan kelainan dari segi rekaan, sound, shape yang berkotak sedap pegang dan UI yang clean tapi masih ada identiti Nothing sendiri yang kita boleh recognize macam font yang diorang gunakan pada smartphone ni ataupun pada diorang punya email dan sebagainya. So aku rasa ini adalah antara keunikan dan juga kelainan yang Calpay cuba nak letakkan pada diorang punya produk baru, dan ini adalah produk yang ketiga lah aku boleh katakan selepas Nothing E1, Nothing Earstick dan juga ini adalah Nothing Phone One. Dan bagi aku ada banyak benda yang aku nak cakap pasal smartphone ni dari segi kelebihan, keunikan, kekurangan yang korang semua perlu tahu selepas dah beberapa bulan Nothing lancarkan Nothing Phone One ni actually. Aku ingat lagi masa awal-awal Nothing dulu memang ada juga flaws diorang dari segi isu screen dan juga software. Tapi nampaknya Nothing bertindak dengan pantas untuk selesaikan isu tu dan banyak improvement dari segi software Nothing OS tu sendiri berbanding dengan dulu dan juga sekarang ni. Banyak reason kenapa aku cakap yang Nothing Phone One ni adalah the best mid-range untuk tahun 2022. Pertama sekali, aku bukannya orang yang tengok pada number specs yang besar-besar, harga yang murah ataupun assume that's the best smartphone untuk korang dapatkan pada tahun ini. Tidak. Aku lebih kepada orang yang tengok pada dua faktor iaitu hardware dan juga software, which is gabungan kedua bahagian ni akan membuatkan that's the best overall user experience yang memang menang di hati pengguna sendiri. Kalau nak tengok pada specs numbers, this is not the best actually untuk phone mid-range ataupun harga RM2,000. Banyak je pilihan phone mid-range ataupun flagship pun ada dengan harga sekitar RM2,000 yang korang dah boleh dapatkan sekarang ni di pasaran Malaysia. Tapi kalau kita nak tengok pada numbers ni, dia tidak akan ada pengakhiran dia. Model daripada jenama smartphone ni akan lebih bagus, ini akan lebih bagus dan benda tu tidak akan ada pengakhiran pun. So aku rasa apa yang lebih penting adalah overall user experience dan juga macam mana jenama tu jaga pengguna di sendiri dari segi software update dan juga isu yang diorang perbaiki tu sendiri. So sepanjang aku nampak Nothing Phone One daripada awal aku guna dulu, yes memang aku akui ada juga isu yang aku sendiri hadapi dari segi dia punya OLED screen dia ada warna hijau and dari segi dia punya kosmetik. But after a while aku nampak Nothing memang laju gila bertindak untuk menyelesaikan semua isu tu, membuatkan aku rasa aku boleh pujilah Calpay sebab yelah dia bukannya CEO yang baru dalam dunia smartphone, dia bekas OnePlus kot, which is orang yang membangunkan OnePlus masa awal-awal dulu. So that's why ada something magical yang Calpay letakkan pada diorang punya produk ni, lagi-lagi untuk smartphone yang pertama diorang ni kan. Sebagai contoh macam OnePlus sekarang ni, kita nampak yang memang banyak model smartphone yang OnePlus perkenalkan, Xiaomi pun, dan banyak lagi jenama yang perkenalkan pelbagai jenis kelas mid-range ataupun smartphone. So kalau nak bandingkan dengan Nothing ni, hanya satu smartphone saja. So that's why aku boleh katakan yang Nothing boleh fokus lebih untuk phone diorang untuk selesaikan masalah dengan cepat. Dalam masa yang sama ada komuniti yang kuat untuk dengar sendiri dari user experience dan bagi the best untuk the next software update. Kalau tengok balik spesifikasi yang ditawarkan dan juga price range dia, bagi aku taklah teruk mana pun. Okey lah untuk dia punya keunikan dari segi glyph interface yang memang ada hype masa awal-awal dulu, dan sampai sekarang ni bagi aku glyph interface still something yang unik untuk sebuah smartphone dan hanya ada pada Nothing Phone One saja. Korang takkan jumpa glyph interface ni pada model smartphone yang lain. Mungkin diorang ada cuba nak buat tapi takkan sama macam Nothing Phone One. So bagi aku this is the best glyph interface ataupun kita gelar sebagai ambient light dekat smartphone yang pernah dilakukan dalam sejarah smartphone di dunia. Sebelum ni kita dah nampak yang Oppo pernah buat pada bahagian bonggol kamera, jenama lain pun ada pernah buat, tapi bagi aku ini yang paling berjaya dan juga hype dia paling bertahan lama sampailah sekarang ni. Aku still rasa impress untuk dia punya looks dan juga lampu yang memang ikut dengan ringtone tu. Cuma bila dah biasa gunakan smartphone dengan habit untuk letak smartphone atas meja macam ni, tapi bila gunakan Nothing Phone One, aku nak kena tukar habit untuk letak phone pada bahagian skrin terlebih dahulu. So bagi aku itu something yang very minor je, bergantung pada cara penggunaan korang juga. Update Nothing OS yang terbaru pun aku rasa dia punya glyph interface lebih fluid, charging light yang lebih accurate dan video recording red light akan stay sepanjang kita shoot video dah macam kamera mirrorless dah bagi aku. In fact Nothing pun memang
memang buka beta Android 13 pada pengguna Nothing yang join community untuk test sendiri. Perkara yang paling best sekali aku rasa dengan Nothing punya produk sekarang ni, kita tahu yang Nothing bukan hanya perkenalkan smartphone, tapi diorang juga ada perkenalkan TWS, Nothing Ear1 dan juga Nothing Ear Stick. Dan aku nampak yang Nothing ni nak cuba buat satu ekosistem untuk connection antara produk diorang dengan lebih pantas dan juga berinteraksi dengan lebih bijak lah. Ada juga aplikasi korang boleh download untuk setting every audio dia dekat dalam aplikasi tu. So aku rasa ekosistem yang Nothing cuba nak bina ni adalah something yang besar jugalah antara produk diorang dan juga smartphone yang memang akan banyak lagi model yang akan keluar lepas ni. Ini adalah smartphone yang pertama kan. So next aku rasa akan lebih gempak sebab yang pertama ni pun dah hype gila kan. So yang kedua ni aku tak tahulah macam mana nanti dia punya rupa, dan aku pasti memang Nothing akan kekalkan konsep transparent looks pada dia punya smartphone yang kedua nanti. Seterusnya bercakap pasal user experience, bagi aku this is by far one of the best OLED flat display untuk phone mid-range dengan harga sekitar RM2,000 dari segi saiz 6.55 inci yang just nice kat tangan aku, tidak terlalu besar sangat. True color untuk display yang bagi aku well balanced, paparan HDR video yang vibrant untuk line video dengan lebih feels. Tambah pula dengan Nothing OS yang nampak clean, so tak serabut dengan bloatware. Gabungan OLED 120Hz dan software yang bagus pada Nothing Phone 1 ni bagi aku memang dapat bagi pengalaman penggunaan yang smooth dan feels ala-ala macam phone flagship dah sebenarnya. Cumanya aku kurang gemas sikit dengan kedudukan dia punya punch hole kamera tu macam tak center. Kalau Nothing boleh adjust ke kiri kan sikit selfie kamera tu, aku rasa nampak lebih kemas berbanding sekarang ni nampak macam pelik sikit kedudukan selfie kamera pada display dia. Untuk bahagian lain aku tak banyak nak komplain, this is one of the best pada bahagian display dia. Cuma untuk kecerahan nits of brightness tu mungkin tidaklah tinggi sangat, just nice bagi aku untuk korang nak gunakan dekat situasi outdoor. Bezel yang nampak balance semua bahagian dan audio quality memang dah cukup padu pada sebuah full mid-range. Dan baru-baru ni pun memang pihak Nothing ada update lagi Nothing OS untuk bagi a better audio quality untuk improve lagi korang punya user experience pada bahagian entertainment. Seterusnya bercakap pasal prestasi, masa awal aku gunakan Nothing Phone 1, aku ingat lagi yang smartphone tu memang terasa jugalah lagging dia kalau buat scrolling, tukar-tukar apps apa semua. Mungkin disebabkan oleh Nothing OS masa tu kurang stable. Yelah, ini adalah phone pertama diorang kan. Tapi lepas saja beberapa bulan dengan chip Snapdragon 778 Plus 5G ni, aku rasa dengan update terbaru Nothing OS ni, dia rasa lebih optimised dan juga stable daripada awal dulu. Memang jauh gila beza dia kot. Secara menyeluruh aku rasa software yang terbaru dan juga hardware yang digunakan pada Nothing OS ni memang rasa lebih smooth. Lagi-lagi masa scrolling, tukar-tukar apps, multitask, split screen dan juga main game dekat smartphone ni. Actually aku tak banyak nak complain sangat lah pasal prestasi dia sekarang ni, memandangkan memang dah ada upgrade dan juga kelas mid-range, so kita boleh faham yang ada limitation sikit lah bagi sebuah full mid-range kalau nak bandingkan dengan flagship yang gunakan chip yang lebih powerful kan. Battery life pun aku rasa memang ada juga improvement berbanding dengan awal dulu, memang teruk gila kot. Even aku gunakan AOD dia tanpa buat apa-apa dan juga buka flight mode, dia drop dalam 20 ke 30%. Tapi sekarang ni bila aku cuba gunakan AOD, dia drop dalam 10 ke 11% tu adalah normal lah. Tapi aku rasa memang banyak juga improvement in terms of battery life pada Nothing OS dengan dia punya bateri berkapasiti 4500 mAh ni. So berbanding dengan dulu, kali ni memang lot of improvement in terms of performance dan juga battery life dia. Bercakap pasal kamera, smartphone ni tidak memfokuskan pada kebolehan kamera dan aku rasa dia lebih fokuskan kepada overall user experience in terms of hardware dan juga software. Tapi aku tak cakap lah smartphone ni punya kamera teruk ataupun bagus sangat. Bagi aku dia punya kamera tu biasa-biasa dan memang boleh ambil gambar dengan baik. Ada kamera wide dan juga ultra wide 4K 30fps saja untuk bahagian video dia. Bagi aku untuk hasil gambar dia memang boleh dapat gambar yang cukup bagus bagi sebuah full mid-range dengan good lighting. Gambar yang dihasilkan cukup cantik, portrait dia pun bagi aku just nice, potongan edge detection itu even malam pun kalau pencahayaan cukup dapat gambar yang still tune. Color reproduction untuk kedua lens kamera dia pun bagi aku ada juga improvement. Kalau dulu kita nampak yang warna hijau dia tu nampak macam warna hijau yang sedikit pudar, tapi sekarang ni warna hijau dia nampak macam warna hijau yang sebenar. So dia ada olah sikit lah untuk color pada gambar yang diambil menggunakan kamera Nothing Phone 1. In terms of Nothing OS tu sendiri, ada improvement yang memang Nothing letakkan pada smartphone ni. Overall pengalaman penggunaan aku dengan Nothing Phone 1 ni bagi aku dia adalah sebuah phone yang bagus untuk kelas dia yang tersendiri dengan gabungan software dan juga hardware yang memang seimbang dan juga lebih matang berbanding dengan awal dulu yang memang ada juga isu-isu yang kita dengar pasal display, pasal software, kamera dan sebagainya. Tapi Nothing dah fix dah semua isu tu untuk korang nak gunakan sekarang ni dengan lebih smooth and kamera yang lebih cantik, software yang lebih nampak balance dan juga performance yang memang lebih
powerful. Bagi aku memang ada hype lah untuk glyph interface pada Nothing Phone 1, tapi dia bukan itu saja sebab Nothing tak main dengan numbers yang besar-besar, tapi aku nampak Nothing cuba nak balance antara hardware dan juga software yang bagi aku memang berjaya hasilkan fold mirage yang bagus dalam kelas dia yang tersendiri. Harga dia pun bagi aku tidak terlalu overpriced dan juga tidak terlalu murah sangat. Bagi aku okey jugalah untuk apa yang Nothing cuba nak tawarkan pada phone pertama dia ni, dengan keunikan dari segi glyph interface yang bagi aku costing ni pun agak tinggi juga untuk diorang nak cipta teknologi seperti ini dengan ada lampu yang bersinar-sinar dan ikut ringtone yang memang unik punya sound tu sendiri kan. So this is one of the R&D costing yang diorang nak kena consider untuk jual smartphone ni dengan harga yang sepatutnya diorang kena jual lah. So that's why harga dia tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu overpriced sangat, tidaklah sampai RM3,000 Malaysia. Lower than that, tapi still untuk sebuah phone mirage di antara yang mahal jugalah actually untuk harga RM2,000 lebih macam tu. Tapi sekarang ni aku rasa waktu yang sesuai untuk korang dapatkan Nothing Phone 1 dengan voucher sehingga RM400 dan juga 10% diskaun untuk korang dapatkan Nothing Earstick yang terbaru tu. So memang itu pun antara produk Nothing yang unik juga sebab ala-ala macam gincu kan. Korang boleh buka macam tu dan dia punya looks still ada transparent yang mengekalkan konsep transparent untuk produk Nothing itu sendiri. Offer ni memang dah start daripada 19 Disember lagi untuk korang dapatkan dekat Nothing official website, Shopee, Lazada ataupun mana-mana penjual Nothing yang sah macam Senheng, Tanemesh dan banyak lagi untuk korang dapatkan Nothing Phone 1 dengan harga yang lebih murah berbanding dengan harga awal dulu. So guys, itu saja perkongsian aku sedikit sebanyak tentang Nothing Phone 1 lepas saja beberapa bulan. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat komen. Kalau korang ada pandangan yang berbeza, just kongsikan saja, okay? Sampai berjumpa lagi di video. Assalamualaikum. Bye. Nothing Phone 1. Warna ni cantik juga bila dalam menggunakan. Dia macam warna yang low profile tapi bila ada lampu tu, dia punya nyelah colour dia kan belakang tu. Nice. Warna hitam ni.